Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Doktor. Okey, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Tuan Ruzi Hadi dari Kuala Terengganu. Alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, alhamdulillah bertemu lagi kita pada malam ni. Pada malam yang cukup istimewa di malam-malam terakhir Ramadan. Di 10 malam terakhir Ramadan. Dah lah di 10 malam terakhir Ramadan. Malam ni pula kita berada di malam yang ke-27 Ramadan. Istimewa kan. Di 10 malam terakhir, kemudian kita berada di malam ganjil, kemudian di malam 27 Ramadan. Okey, istimewa kan. Okey, so sama-sama kita berusaha merebut peluang kan di malam-malam akhir Ramadan ni. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar, insya-Allah. Mudah-mudahan kan. Okey. So alhamdulillah hari ni pada malam 27 Ramadan ni kita kembali menyambung pengajian kita buat kali yang ke-31 untuk kelas pengajian Iqra'. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Lia dari Bangi. Okey, alhamdulillah. Okey. So hari ni kita bertemu kembali buat kali yang ke-31 untuk kelas pengajian Iqra'. Okey. Maksudnya untuk kelas pengajian Iqra' ni kita sudah bersiaran buat kali yang ke-31 lah, termasuk malam ni. Tapi kalau kita kira termasuk dengan kelas Tahsin Fatihah, dua kelas yang terawal tu, maksudnya kita dah pun bertemu sebanyak 33 kali. 33 kali kalau mengambil kira kelas yang pertama, kelas yang pertama dan yang kedua, masa tu kita buat Tahsin Fatihah kan. Kita buat Tahsin Fatihah, kita membincangkan kesalahan dan juga kesilapan dalam bacaan Fatihah. Okey, kemudian kelas yang ketiga baru kita mulakan kelas pengajian Iqra'. Kalau kita kira semua tu, maksudnya malam ni kita dah jumpa buat kali yang ke-33 lah. Malam ni kelas yang ke-33 sebenarnya. Kalau mengambil kira dua kelas yang pertama, kelas Fatihah dulu, kelas Tahsin Fatihah. Tapi untuk khas ataupun khusus untuk kelas pengajian Iqra', kita sudah bertemu untuk pengajian Iqra'. Untuk pengajian Iqra' hari ni dah masuk hari yang ke-31 lah untuk pengajian Iqra' sahaja. Okey, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuan Hams dari sahabat kita dari Kota Kinabalu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Puan Syada dari Puncak Alam. Okey, alhamdulillah. Selamat datang. Okey, alhamdulillah. So hari ni pada malam 27 Ramadan kita akan sambung kembali pengajian kita buat kali yang ke-31 untuk kelas pengajian Iqra' ni, menyambung kembali perbincangan pembacaan. Okey, kita di muka surat yang ke-25 Iqra' 4 insya-Allah. Okey, Iqra' 4 muka surat 25 Iqra' 4 insya-Allah. Okey, untuk khusus teristimewa kan untuk tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian yang buat kali pertama hadir. Okey, saya nampak macam ada yang kali pertama hadir ni. Okey, teristimewa dan khususnya buat tuan-tuan dan puan-puan yang kali pertama hadir, yang kali pertama sampai ke FB live kita, majlis ilmu kita ini. Saya ucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang baru kali pertama datang, okey, kita malam ni dah masuk kelas yang ke-31 khusus untuk kelas pengajian Iqra'. Okey, kita dah bermula kira-kira sebulan yang lalu lah. Kita dah bermula sebelum Ramadan lagi. Okey. Dua kelas yang pertama, kita membincangkan kesilapan dan juga kesalahan bacaan dalam surah Fatihah. Kelas yang pertama dan juga kelas yang kedua. Kelas yang ketiga, Waalaikumsalam Syah, selamat datang. Kelas yang ketiga, barulah kita memulakan kelas pengajian Iqra'. Kita mulakan dengan Iqra' 1 bermula daripada muka surat yang pertama. Okey. So maksudnya malam ni, kalau mengambil kira dua kelas Tahsin Fatihah, yang pertama maksudnya kita sudah pun bersiaran buat kali yang ke-33 kali. Kita dah jumpa 33 kali. Tapi kalau khusus untuk kelas pengajian Iqra' saja, kita sudah pun bertemu
sebanyak 31 kali lah. Tolak 2 kali kelas Fatihah yang terawal dulu. Okey. So bagi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang baru kali pertama hadir, saya ucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih. Dan saya sangat-sangat mengalu-alukan untuk tuan-tuan dan puan-puan yang khususnya yang baru kali pertama hadir untuk boleh tengok kembali rakaman kita yang awal-awal dulu. Mula daripada Iqra' 1 muka surat yang pertama. Okey. Iqra' 1 muka surat pertama sehinggalah ke Iqra' 4 hari ni. Kita dah masuk ke Iqra' 4 muka surat yang ke-25. Waalaikumsalam Cik Yusof. Selamat datang. Selamat datang Cik Yusof. Okey. So bagi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang baru kali pertama hadir ataupun yang baru beberapa kali hadir, okey, banyak miss kelas-kelas kita yang awal. So saya sangat okey menggalakkan untuk tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian menonton kembali rakaman kita dalam kelas-kelas yang terdahulu. Kerana bagi saya banyak perkara yang kita bincangkan, khususnya kita memfokuskan kepada kesalahan-kesalahan bacaan yang biasanya dan yang banyak berlaku dalam bacaan orang kita. Orang kita tu saya menunjuk kepada orang kita lah, orang Melayu kita. Okey? Sebab tu masa kelas-kelas kita yang terawal, masa kita di Iqra' 1 dulu, kita banyak sangat menekankan kepada makhraj huruf dan juga sebutan huruf yang menepati sifat huruf yang sebenar. Okey? Sebab apa? Bacaan Al-Quran kita tidak akan sama sekali betul. Okey, tidak akan. Waalaikumsalam Abang Din. Okey. Orang Bagadato. Okey. Waalaikumsalam Abang Din. Selamat datang. Okey. Sebab saya dah ulang banyak kali kan. Saya dah sebut, saya ulang lagi malam ni. Bacaan Al-Quran kita tidak akan menepati kaedah tajwid yang sebenar. Okey, tidak akan bertepatan dengan bacaan baginda Nabi SAW selagi mana makhraj huruf dan juga sifat huruf kita salah. Selagi mana sebutan makhraj huruf dan juga sifat huruf kita salah. Tak payah ceritalah bab dengung ke, mak wajib, mak jaiz, mak silah, wajibul gunah ke, idghamat gunah ke, ifak kiki, kelab, tak payah ceritalah bab-bab yang tu. Selagi mana makhraj huruf dan juga sebutan sifat huruf kita salah, semua bacaan dengung, panjang, mat, semua pun tidak akan betul. Sebab tu sangat-sangat kritikal. Makhraj huruf, sebutan huruf dari segi makhraj huruf dan juga sifat huruf sangat-sangat kritikal sebab dia akan menentukan ketepatan bacaan kita untuk keseluruhan Al-Quran. Okey. Benda yang sangat-sangat kritikal, tapi masalahnya hari ni makhraj huruf dan juga sifat huruf sangat-sangat kurang dititik beratkan. Ramai orang fokus tajwid, bila sebut tajwid, hukum nun mati, hukum mim mati, mat, kan? Okey. Orang lebih tekankan yang itu. Okey. Hukum nun mati, mim mati, bacaan mat. Okey. Ramai orang kita lebih memfokuskan kepada bab-bab tajwid yang itu. Kita lupa ataupun kita mungkin leka, lalai, tertinggal bahawasanya makhraj huruf dan juga sifat huruf itu adalah merupakan bahagian tajwid yang pertama dan yang paling kritikal. Sebab semua bacaan mat, nun mati, mim mati, mat tidak akan betul selagi mana makhraj huruf dan juga sifat huruf kita tidak betul. Okey, sangat-sangat kritikal. Itu permulaan kepada bacaan Al-Quran. Starting point dia kena betulkan makhraj huruf dulu. Makhraj huruf tepat, sifat huruf cantik, barulah bacaan dengung kita, mat kita barulah akan boleh jadi sempurna. Okey? Okey, untuk khusus untuk kali pertama, untuk sahabat-sahabat kita yang kali pertama datang. Okey, so saya fokuskan yang itu. Sebab tu saya sangat-sangat menggalakkan kalau boleh tolong saksikan rakaman kita dalam kelas-kelas yang terawal, sebab di kelas-kelas yang terawal kita banyak membetulkan makhraj dan juga sifat-sifat huruf. Okey? So tuan-tuan dan puan-puan yang baru kali pertama hadir ataupun yang baru beberapa kali hadir, banyak tertinggal kelas-kelas kita yang terawal khususnya. So saya sangat-sangat menggalakkan boleh tengok balik rakaman kita yang awal di dalam Facebook kita ni, Syifa Talaki Musyafahah Al-Quran. Boleh scroll down balik, cari balik rakaman kita yang awal-awal. Ataupun kalau nak lebih senang lagi, lebih mudah lagi, boleh pergi ke YouTube saya, type aja Hasli, H-A-S-L-I, Hasli Ismail. Kat situ memang saya dah susun daripada kelas yang pertama sampai kelas yang terakhir malam ni. Okey, so kita habis je kelas malam ni, saya terus upload masuk ke dalam YouTube. YouTube tu tak banyak lah kan. Dalam Facebook ni kita ada banyak posting-posting yang lain. So nak kena scroll down banyak, nak kena cari. Kalau dalam Facebook, memang kat situ saya susun khusus kelas-kelas kita setiap malam Ramadan. Daripada kelas kita sebelum Ramadan, yang pertama sampai yang ke-31 malam ni. Okey? So saya sangat-sangat mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat khususnya yang baru kali pertama hadir ataupun yang baru beberapa kali hadir ataupun yang dah banyak kali hadir tapi ada miss beberapa kelas. So harap dapat tonton balik supaya kita boleh dapat manfaat daripada setiap kelas. Kalau tak banyak pun sekurang-kurang kita boleh dapat 1-2 manfaat insya-Allah. Sebab yang saya selalu sebut, saya selalu ulang,
tujuan objektif kita untuk membaca Al-Quran sama menghampiri bacaan baginda Nabi SAW. Sebab apa? Sebab itu yang diperintahkan oleh Nabi. Itu yang diperintahkan oleh Nabi. Bahkan kalau tuan-tuan ada masa lapang lepas ni, boleh tengok balik posting saya yang terbaru. Saya lupa, siang tadi rasanya dalam Facebook kita ni. Lepas dah habis kita punya sesi live, kalau ada masa, boleh scroll down balik. Tengok posting saya yang terbaru. Dalam Facebook kita ni, saya ada memetik posting daripada salah seorang daripada tuan guru kita, pakar Al-Quran. Kita ada ramai pakar Al-Quran kat Malaysia kan. Okey. Saya tak pakar lah. Saya tahu sikit-sikit aja. Kita kongsi mana yang kita tahu. Saya ada petik posting daripada Facebook salah seorang daripada tok guru kita, pakar Al-Quran kita kat Malaysia, Ustaz Dr. Azizul, pensyarah di Uniza, yang juga merupakan salah seorang daripada ahli lembaga lujnah tasihih Al-Quran Kementerian Dalam Negeri. Okey, dia ada tulis di Facebook dia berkenaan dengan isu yang tular, yang viral baru-baru ni. Ada kes salah seorang qari yang terkenal juga di dunia, okey, membaca Al-Quran menyanggahi, tidak menepati langsung kaedah hukum tajwid. Okey. So boleh baca posting saya lepas ni. Saya tak nak cerita lah. Boleh cerita. Boleh cerita pula. Boleh baca keseluruhan cerita tu. Dia boleh tengok apa komen Dr. Azizul. Walaupun orang itu yang membaca Al-Quran itu salah seorang daripada qari, dengan kelunakan suaranya, okey, dengan keindahan bacaan dia, tapi dalam keadaan ketika beliau membaca Al-Quran dengan keadaan ataupun dalam situasi menyanggahi hukum tajwid, salah tetap salah. Tak kira siapa beliau. Okey. So kalau ada masa boleh tengok balik posting kita yang terbaru. Lepas live ni boleh tengok. Mungkin kebanyakan daripada kita kenal siapa qari tu. Okey. So boleh tengok. Dan boleh tengok rakaman, ada rakaman YouTube bacaan qari tersebut. Memang walaupun ada setengah pendapat kata boleh tak boleh untuk untuk murajaah kan orang yang hafal Quran, tapi walau dalam apa juga keadaan, walaupun dalam keadaan kita nak murajaah balik, bagi orang yang hafal Quran nak murajaah balik, tajwid wajib sepanjang masa dikekalkan dan dijaga sepanjang masa kita membaca Al-Quran. Tak kira siapa kita, tok guru ke, kita qari ke, imam masjid negara ke, imam Masjidil Haram ke, tajwid tetap wajib dijaga dan dipelihara bila mana kita membaca Al-Quran. Okey. Bukan benda yang boleh dimain-mainkan. Okey, selamat datang Cikgu Zamzila dari Kedah. Selamat datang Cikgu, baru first time kot. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik Elas Hahudin. Oh, teacher teacher. Okey, teacher lah. Waalaikumsalam Tuan Amran. Okey, alhamdulillah. Okey, kita terus menyambung bacaan kita di muka surat 25, Iqra 4. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung bacaan. Kita dah masuk ke muka surat 25. Boleh komen sebelum kita bermula. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, muslimin muslimat, boleh komen. Dua perkara saya nak dapat respon. Satu, suara saya okey, jelas ke? Dan juga paparan di skrin. Paparan di skrin ni muka surat 25 ni. Okey, jelas ke? Jelas, okey. Yang lain okey. Semua jelas, alhamdulillah. Suara jelas, paparan di skrin pun jelas. Ada yang nampak separuh lagi ke macam malam sebelum ni? Kalau tak ada, alhamdulillah semua okey. Tuan Hams, okey Okey, doktor pun jelas kedua-duanya. Okey, alhamdulillah. Yang lain semua okey Dua-dua okey, alhamdulillah. Okey, kalau okey semua kita teruskan. Kita akan menyambung bacaan muka surat 25, Iqra 4. Tuan Ruzadi Kuala Terengganu okey, alhamdulillah. Puan Lia Bangi okey, suara clear, alhamdulillah. Jelas Tuan Ham daripada KK pun okey, alhamdulillah. Yang paling jauh tu pun okey. Yang dekat-dekat ni okey lah kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung Okey, kita fokuskan khusus. Okey, sebab dalam Iqra 4 ni kita punya pelajaran, kita punya topik dan kita punya kemahiran yang kita nak asah ialah bacaan huruf sakinah, huruf yang berbaris mati. So tumpukan perhatian kepada bacaan huruf yang berbaris mati. Okey, kita fokus bacaan yang berbaris mati. Fokus dari segi sebutan makhrajnya dan juga dari segi sebutan sifat hurufnya. Okey, jelas semua suara dan paparan, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Amran. Okey, kita cuba sambung Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh sama-sama kita baca di rumah Tuan-tuan di rumah boleh sama-sama ikut Okey. Wa man ahsanu dinan. Okey, boleh Okey, kita baca sekali lagi. Boleh sama-sama kita baca, follow. Wa man ahsanu dinan. Okey, boleh Okey, seterusnya.
Dhu fadlin azimin. Okey, jaga satu huruf za. Za dua harakat. Za, ujung lidah bukan za, pada depan zu. Zu, bukannya zu. Hati-hati bukannya dibaca dengan zu, tapi zu. Zu. Okey, satu lagi jaga yang ni. Biasa yang berlaku kesalahan. Zo, bukannya zo. So, azimin. Min, bukan min Min, bukan min. Azi, bukan azi. Ramai yang membaca dengan azimin, bukan azi. Dengar, perhatikan azi, bacaan yang salah, yang betul azi, dha. Azimin. Okey, kemudian jaga dha mati. Fadlin. Jangan fadh. Fadh, bacaan yang salah bagi huruf dha berbaris mati. Dia tak ada lantunan. Fadlin. Fadlin. Jangan laju sangat. Dhu fadlin. Fadlin pun salah juga. Fadlin pun salah juga. Kolah-kolah. Fadlin pun salah juga. Dia kita cushionkan bacaan dha tu. Fadlin. Okey, alhamdulillah. Boleh Puan Syadah Okay, terima kasih. Okey, jaga Fadlin. Perhatikan bunyi dia. Fadlin. Okey, kita baca sama-sama. Dhu fadlin azimin. Okey, boleh. Seterusnya. Qalu sami'na wa ata'na. Jaga dua ain mati. Sami'na wa ata'na. Mi'na dengan ta'na. Jangan mi'na ta'na. Bukan keras Okey, sekali kita baca sama. Qalu sami'na wa ata'na. Okey, sami'na wa ata'na. Sama-sama sekali lagi. Qalu sami'na wa ata'na. Okey, seterusnya. Wa nahnu lahu muslimuna. Jaga sin mati tak nak muslimuna. Lahu muslimu. Tak sempat bunyi desir. Muslimu. Boleh Wa ha mati. Ha pedas Wa nahnu lahu muslimuna. Okey, seterusnya. Ma yughni anhu maluhu. Okey, jaga yughni. Jangan yughni ataupun yughni. Okey, yughni dengan anhu. Tak nak baca anhuma. Anhuma. Macam tu. Boleh Sekali lagi kita baca sama-sama. Ma yughni anhu maluhu. Okey, seterusnya. Wa yahdi bihi kathiran. Okey, yang ni simple, tak ada isu biasa. Li ghulamaini yatimaini. Dua ya ya lembut ni, ya mati sebelum dia bagi atas, ya mati sebelum dia bagi atas. Maini ni pun maini. Boleh hati-hati. Jangan keraskan, jangan laju kat. Maini yatimaini. Maini. Bukan mai, tapi maini yatimaini. Okey, sekali lagi. Li ghulamaini yatimaini. Okey, seterusnya. Faja'alahum ka'asfin. Fin, tak nak fin. Bukan fin bukan fin, tapi fi. Bagi bawah, fa bagi bawah, fi. Bagi dua, double, fin. Masukkan nun mati, makhraj nun mati. Fin, bukannya fin. Lepas tu jaga sod. Ka'a. Jaga ka'a, sod. Ka'as. Ada desir, sod. Tapi desir dia gemuk sikit lah. Kalau sin, ka'as. Tu sin. Sod, ada desir juga, tapi desir dia gemuk. Ka'as. Fin. Hum jaga. Hum ka. Tak nak baca alahum ka. Faja'alahum ka as. Lembutkan mim ni. Hum. Bukan lembutkan. Dia ada bunyi hum. Okey. Faja'alahum ka asfin. Okey. Seterusnya.
Ya'lamu idza bu'thira. Kita ada dua ain mati Ya'lamu bu'thira. Tak nak keraskan, tak nak ya'lamu idza bu'thira. Bukan bu'thira tapi bu'thira. Okey, boleh Sekali lagi. Dia macam spring sikit Ya'lamu idza bu'thira. Okey, seterusnya. Ila yaumi yub'athuna. Okey, boleh Ada waw mati, waw lin, waw mati sebelum dia bagi atas. Yaumi kalau qalqalah ba mati. Ila yaumi ila yaumi yub'athuna. Okey, seterusnya. Wa tahsabuhum aiqadhan. Okey, boleh? Sekali lagi. Hum. Lepas tu aiqadhan. Dha bukan zon. Bukannya zon. Bukan juga zan. Bukan zan. Bukan juga zon. Tapi zon. Lidah kat ujung. Aiqadhan. Zon. Bukan zon. Okey? Sekali lagi. Kita baca sama-sama. Wa tahsabuhum aiqadhan. Okey. Falyad'u nadiyahu. Okey, boleh Yang ni simple. Okey, tak ada masalah, tak ada isu biasanya. La raiba fihi hudan. Okey, boleh Min alfi syahrin. Okey. Kita habis bacaan di muka surat 25. Okey, kita sambung bacaan di muka surat 26. Okey. Kalau ada tuan-tuan ada sebarang isu, ada sebarang masalah, ada sebarang kemusykilan ataupun nak perlukan bantuan untuk saya ulang ke bacaan ke, ulang penerangan ke, okey, ataupun perlukan apa-apa bantuan lah. Okey, saya harap tuan-tuan perempuan jangan segan silu terus ajukan soalan ke, kemusykilan ke, apa-apa ke. Apa saja isu masalah boleh ajukan di ruangan komen. Apa yang boleh kita bantu, insya-Allah kita cuba usaha sedaya upaya untuk membantu. Okey, untuk perjelaskan. Kalau minta saya slow down ke, minta saya ulang ke, boleh terus ajukan di ruangan komen sebab tanpa feedback daripada tuan-tuan saya tak akan tahu faham ke, tak faham ke, jelas ke, tak jelas ke kan. Okey. Kalau tak ada apa-apa isu di komen, tak ada soalan apa, so saya teruskan lah. Okey. Okey, kita sambung bacaan di muka surat 26 Setakat ni okey Boleh? Harap tak ada apa-apa soalan Boleh kalau ada soalan, isu je lah. Terus ajukan di ruangan komen kalau ada soalan. Kalau minta saya ulang ke, minta saya perlahankan bacaan ke. Okey. Kalau minta saya ada jelaskan mana-mana makhraj huruf ke, bunyi ke, jangan segan silu, terus ajukan di ruangan komen. So setakat ni untuk muka surat 25 semua okey Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat, sahabat-sahabat saya sekalian, semua tak ada isu okey Boleh kita proceed ke muka surat 26 Okey, alhamdulillah. Okey Tuan Ramadan Okey. Kita teruskan. Kita sambung bacaan di muka surat 26 Iqra 4. Okey. Seterusnya. Boleh proceed. Okey, alhamdulillah. Terima kasih atas feedback. Okey. Beres. Okey, beres. Okey, doktor pun okey. Beres. Okey, kita proceed Okey, seterusnya. Wala khaufun alaihim. Okey, boleh wala khaufun alaihim. Okey. Wala hum yahzanuna. Okey. Mana-mana ayat yang tak ada isu, sebab saya kutip isu-isu yang timbul ataupun kesilapan bacaan yang timbul berdasarkan kepada pengalaman saya mengajar. Jika mana-mana ayat yang ada selalu berlaku kesalahan bacaan ataupun selalu timbul isu di kalangan para pelajar saya sebelum ni, dalam pengalaman saya hampir 10 tahun ni, so saya akan ulang lah. Saya akan fokuskan ayat tersebut. Tapi ada sekiranya macam ayat ni yang kita baca dua ayat yang pertama tadi, mana-mana ayat yang tak ada isu ataupun yang jarang sangat, terlalu jarang, yang amat berlaku kesalahan bacaan, so saya baca sekali saja.
Lepas tu kita teruskan pada ayat yang seterusnya. Okey Melainkan ada persoalan lah. Ada kemusykilan ataupun ada sebarang isu di kalangan tuan-tuan dan puan-puan, boleh ajukan. Saya akan ulang balik. Okey seterusnya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Okey Tuan Hams, okey Okey, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Hams. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Okey, seterusnya. Wala yuhituna bisyai'in. Okey, tuan-tuan di rumah pun boleh sama-sama baca Boleh sama-sama baca. Okey, boleh tengok di skrin. Kalau ada yang ada buku Iqra, boleh buka buku Iqra. Kalau tak ada buku Iqra, boleh rujuk pada paparan di skrin ni. Okey, kita boleh baca sama-sama Okey, seterusnya. Ya'lamu ma baina aydihim. Okey, kita ulang sekali lagi. Okey, jaga ain mati Ya'lamu ma baina aydihim. Ada ya mati dua ni. Ya mati sebelum dia ada baris atas, selembutkan dia, lunakkan dia. Okey, jaga hamzah keras Okey. Wa'tuni muslimina. Okey, jaga sin, the sin Wa'tu, tak nak wa'tu ataupun wa'tu. Okey, keraskan dia. Wa'tuni muslimina. Okey, seterusnya. Wa bushra lil muhsinina. Okey, boleh Wa nahnu bimustaiqinina. Seterusnya. Idhum 'alaiha qu'udun. Okey. Fokuskan kepada terutamanya bagaimana saya membunyikan huruf-huruf yang berbaris mati. Fokus bagaimana saya membaca dan membunyikan huruf-huruf yang berbaris mati. Itu kita punya tumpuan dan fokus utama. Sebab itu pelajaran dan juga topik yang kita nak mantapkan, nak kuasai untuk Iqra 4. Walau bagaimanapun, perhatikan juga bagaimana saya membunyikan huruf-huruf yang berbaris satu, baris atas bawah depan, dan juga bagaimana saya membunyikan huruf-huruf yang berbaris dua. Macam tadi kan. Ku'udun, dun, bukannya don. Ku'udun, bukan, ataupun ku'udun, bukan dun, tapi dun. Okey. Bukannya don, bukan juga dun, tapi dun. Perhatikan bunyi dia. Dun, bukannya dun. Ku'udun, tapi ku'udun. Okey, perhatikan bunyi dia. Sekali lagi kita baca sama-sama. Idhum 'alaiha qu'udun. Okey, seterusnya. Fasayuhbitu a'malakum. Boleh Okey, sekali lagi kita baca sama-sama. Fasayuhbitu a'malakum. Seterusnya. La yazalu bunyanuhum. Okey, seterusnya. Tasla naran hamiyatan. Okey, sini biasa berlaku isu kat sini. Sod kita baca tebal Sod tebal dan ada bunyi desiran yang tebal. Tasla. Tapi hati-hati. Ramai di kalangan kita yang membaca bila nak membacakan sod mati ni dibaca dengan tebal. Okey, sebab sod ni ada sifat tebal dalam istilah tajuk dipanggil sifat itbaq. Okey. Ramai yang nak tebalkan sod tapi tanpa disedari. Ta ni ditebalkan sama. So dia akan membaca dengan bunyi yang macam ni. Tosla. Yang lebih dahsyat dengan la pun tebal sama. Dia akan jadi bunyi macam ni. Toslo naron. Toslo. Dahlah ta jadi to, la jadi lo. Sebab terikut dengan so ni tebal. So ni kan bunyi dia tebal dan kebulatan sikit kan. So bukan sa. So nak terikutkan tebalnya so dan bulatnya bunyi so tu. Ta jadi to, la jadi lo. Biasa sangat berlaku kesalahan yang macam ni. So saya fokuskan. Ni tempat-tempat yang biasa berlaku kesalahan, saya akan fokuskan. So hati-hati. Ta, so, tas. Waalaikumsalam Puan Umi. Lambat lagi, tak apa. Nanti Puan Umi tengok balik rakaman daripada awal okey. So jaga ta dengan so, tas. Bukannya tos lo. Ta, so, la. Jaga. 3 huruf yang berbeza,
3 bunyi yang berbeza, 3 makhraj yang berbeza, 3 sifat huruf yang berbeza. So tak akan bunyi sama. Sifat huruf pun beza. Ta nipis je, so yang tebal. Tas, bukannya tos. Lepas tu la, bukan lo. Okey, hati-hati ni tempat yang kita perlu hati-hati. Kawasan yang saya sebut, kawasan yang selalu berlaku kemalangan ni. Kemalangan ngeri pula tu kat sini kan. Sekali 3 huruf. 2 huruf sekali salah. 2 huruf ni. Tu dah jadi kesalahan tu Okey, hati-hati Okey, kita ulang. Kita baca sama-sama. Jaga. Ta, so tebal, la nipis balik. Okey. Nipis tebal nipis. Okey. Kita baca sama-sama. Sekali lagi. Ta, jaga ta bukan to. Okey. Tasla, tasla. Okey. Ta, tasla naron hamiyatan. Okey, boleh? إذ نادى وهو مكذوم. Okey. Seterusnya. Hadza syai'un ajibun. Okey, boleh follow Okey, seterusnya. Kanu anhu mu'ridina. Okey, boleh seterusnya. Afrigh. Okey. Bunyi perhatikan bunyi rain mati Afrigh alaina sabran. Okey. Kita pergi satu lagi page malam ni boleh Okey, kita masuk ke muka surat 27. Okey. Kalau tak ada apa-apa persoalan, kemusykilan, tak ada sebarang masalah, saya terus proceed aja Kalau ada masalah, sebarang masalah, kemusykilan, ada persoalan, terus ajukan ruang komen aja. Okey, seterusnya. Okey, sini ada typing error Ni ba ni bukan baris 2, ni baris 1. B. Ba. Ni typing error. Kadang ada orang baca bin, bukan bin. Untuk makluman, baris 2 hanya berada, ni baris 2 Baris 2 hanya berada pada huruf yang terakhir pada kalimah ataupun huruf terakhir pada perkataan. Baris 2 tidak berlaku pada huruf di awal ataupun di tengah perkataan. Okey, itu kaedah bahasa Arab lah. Huruf yang berbaris 2 hanya berada pada akhir kalimah ataupun akhir perkataan. Macam ni din, in. Nampak daripada akhir kalimah aja. Ada lagi tak? Ni bun. Mana? Tak nampak muka sebelah. sorry. Ada lagi tak kat sini? Ni tun. Uswatun ni satu perkataan. Hasanatun perkataan yang kedua. Dia tak akan berlaku kat tengah-tengah. Uswan tak ada. Uswantun tak ada. Ni uswatun satu perkataan. Hasanatun satu perkataan. So uswatun, ta ni huruf terakhir pada perkataan bagi 2. Tun, huruf terakhir pada perkataan ni ada bagi 2. Bagi 2 tu hanya berlaku pada huruf terakhir dalam satu-satu perkataan. Okey? So ni typing error lebih. Baris 1 je. Okey, kita baca sama-sama. Ba'duna bi ba'din. Okey, perhatikan macam ni saya bunyikan ain mati Okey, seterusnya. Okey, ini kita dah bincang panjang lebar masa kita di muka surat berapa itu? Muka surat yang lepas 2 hari, 3 hari yang lepas Bagaimana kita membaca dan membariskan hamzah wasal ataupun alif topi. So yang ni kita baca dengan, boleh komen okey. Kita buat teka-teki sikit. Yang ni kita nak baca malu ke, malu ke, malu. Okey. Atas malu, bagi bawah malu ataupun bagi depan malu. Ni kita dah terang panjang lebar, kita dah bincang panjang lebar dalam kelas 2-3 hari yang lepas. Okey, boleh sahabat-sahabat komen bagi respon. Itu nak baca bagi atas ke atau bagi bawah atau bagi depan Okey. Kita buat kuis sikit malam ni, tapi tak ada hadiah lah kuisnya. boleh komen. Bagi atas ataupun ataupun Baca bawah. Bawah baca. Baca bawah. Bagi bawah Ada jawapan lain? Kita bagi masa lagi 5 saat. Bawah. Okey, terror doktor. Okey, terima kasih. Betul lah tu. Tepat sekali. Kita baca yang bagi bawah Okey, kita proceed. Semua dah terror lah tu. Okey, alhamdulillah. Baris bawah juga. Baris kasrah. Okey, alhamdulillah. Cik Wan Muhammad Faisal. Okey, terima kasih Cik Wan. Terima kasih Puan Syadah. Cik Wan ni saya baru first time nampak malam ni Cik Wan. Cik Wan Muhammad Faisal. Terima kasih, selamat datang. Okey. Bagi bawah, alhamdulillah, betul lah.
Atas untuk lam, betul. Okey, atas untuk alif dan lam saja. Hamzah wasal diikuti dengan lam saja. Betul. Okey. Oh, semua dah boleh jadi tok guru dah ni, alhamdulillah. Hebat-hebat dah ni. Okey. Okey, kita sambung bacaan So ain mati. I'malu ma syi'tum. Okey, boleh Okey, sekali lagi. I'malu, bukan i'malu. Bukan tapi i'malu ma syi'tum. Okey, seterusnya. Walaqad ji'tumuna. Okey. Boleh follow Okey, seterusnya. Bagi bawah. Ya, terima kasih. Cik Yan Yan Azian. Terima kasih. Terima kasih atas respon. Cik Wan Mak Faisal. Ya, baru kali pertama datang Okay, selamat datang. Selamat datang saya ucapkan. Terima kasih atas kesudian datang ke majlis ilmu kita Okey, seterus. Fi tughyanihim ya'mahuna. Okey. Jaga fi tughyanihim ya'mahuna. Selamat datang Puan Lin dan Cikgu Azian. Okey, selamat datang. Saya pun ucapkan selamat datang juga. Selamat datang kepada Puan Lin dan selamat datang kepada Cikgu Azian. Baru first time datang malam ni Okey. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Okey, kita sambung lagi bacaan kita. Kita habiskan muka surat ni malam ni insya-Allah. Idza raja'tum ilaihim. Okey, fokus bagaimana saya membunyikan huruf-huruf sakinah huruf yang berbaris mati. Idza raja'tum ilaihim. Okey, terima kasih Ustazah Rosyada Harun. Okey, terima kasih. Ustazah Rosyada juga sebab jemput. Terima kasih juga kepada Cikgu Azian sudi berkunjung ke majlis ilmu kita ni. Okey, kita sambung bacaan. Fa'aktsarta jidalana. Jaga bunyi kaf ak. Bukannya fa'ak. Salah. Ataupun fa'aktsar pun salah juga. Salah dari segi apa? Dari segi sifat hurufnya. Tekan, lepaskan sikit hangin. Sikit saja hembusan nafas yang keluar. Fa'ak. Boleh dengar Fa'aktsarta jidalana. Okey, seterusnya. Fartaqib yauma ta'ti. Okey, boleh Fartaqib yauma ta'ti. Okey, ni pun sama kesnya macam tadi juga. So kita baca dengan balik bawah So i'malu ala makanatikum. Kum, bukannya kom. Kita biasa sangat kom Assalamualaikum. Kom. Adalah kom. Panjang pula tu. Kom. Kita jaga kum. Okey. I'malu ala makanatikum. Okey, seterusnya. Wala sawfa yu'tika. Okey. Ahmilu fawqa ra'si. Okey, ra'si. Kadang berlaku je kesalahan yang kecil-kecil. Macam hamzah mati ni kan. Ramai je baca. Fawqa ra'si. Ra'si. Saya panggil bunyi hamzah lemau. Okey, ra'si. Kalau baca ra'si, tu memang salah berat lagi lah. Kita dah tukar makhraj huruf dah. Tapi ra'si tu dah silap dari segi sifat huruf. Okey, hati-hati ra'si. Ahmilu fawqa ra'si. Seterusnya. Okey, ni satu ayat ni satu ayat yang bersambung. Okey, kita baca terus satu nafas. Okey. Wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Okey, hati perhatikan bagaimana saya bunyikan dha mati, ridwa, fatuha mati, fa bata ain mati, mim mati, lahum, hum, bukan hum, ataupun hum, a'malahum, bukan hum tapi hum. Perhatikan. Okey, kita baca sekali lagi. Sama-sama kita baca. Wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Okey, seterusnya. Fayuhfiquhum
fikum tabkhalu. Okey, ni okey, biasa tak ada isu. Wa yukhrij adghanakum. Okey, jaga wa okey, jangan baca wa salah ataupun wa yukhrij nak macam tu. Wa yukhrij qalqalah bukannya bukan ataupun dha ni jaga. Kita kena bayangkan dha ni cushion yang tebal lagi empuk. Cushion yang tebal lagi empuk. So cushionkan dia. Sebab dha kenapa dia kita cushionkan? Nanti di kesempatan yang akan datang kita akan terangkan dha ni adalah satu-satunya huruf hijaiyah, satu-satunya huruf Al-Quran yang bersifat istitalah. Nanti kita akan terangkan panjang lebar insya-Allah dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang nanti. Okey? Insya-Allah. So ada kesempatan yang akan datang, saya akan huraikan, saya akan buat 2 sesi kelas tajwid. Saya punya perancangan. Satu, saya akan buat sesi kelas tajwid asas untuk pusingan pertama. Kemudian kita akan buat kelas sesi tajwid advance. Tu detail. Saya cerita sifat huruf ni, sifat istitalah, itba', istifal, izla, ismat, semua kita cerita detail betul. Kau kita cerita. Tu dia pusingan kedua lah. Bila kita dah dengan syarat hanya setelah kita sudah kuasai bacaan. Kita tak nak dari segi teori, sifat huruf ni kita tahu, sifat huruf ni, makhraj huruf ni kita boleh dari segi teori. Bacaan, kata guru saya, bacaan ke laut. Kita tak nak. Sebab kita kena jelas yang mana tuntutan fardu ain, yang mana tuntutan fardu kifayah. Kita sekarang ni dalam usaha untuk menyelesaikan tuntutan fardu ain. Sebab membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah tuntutan fardu ain. Manakala kita tahu setiap hukum tajwid itu adalah fardu kifayah. Sebab tu kita selesaikan kewajipan kita dalam melangsaikan, menunaikan tanggungjawab kita ke atas tuntutan fardu ain ni terlebih dahulu. Bila kita dah settle tanggungjawab kita ke atas tuntutan fardu ain ni, barulah kita pergi pada fasa kedua nanti, kita penuhi pula kewajipan kita, penuhi pula fardu kifayah, iaitu kita akan mendalami pula hukum tajwid. Macam tu kita akan buat insya-Allah kan. Sebab saya tak nak ulangi kesilapan saya lah dulu. Kita fokus pada tajwid kan. So bila teori dalam ujian bertulis, ujian lisan kita boleh jawab. Tapi bila membaca, kita tidak membaca sama seperti mana yang dikehendaki. Kan? So kita boleh jawab dari segi teori. Hukum normati ada berapa, hukum ni ada berapa, hukum ni berlaku bila ni jumpa ni jumpa ni, kita boleh cerita detail. Tapi bila baca, sama je kan. So kita dah fardu kifayah kita jaga sangat, yang fardu ain pula kita abaikan, tak kenalah kan. Okey, insya-Allah teacher. Okey, terima kasih Encik Elasuddin. Saya jadi macam cikgu bahasa Inggeris pula malam ni Okey, kita sambung sikit lagi. Wa yukhrij adghanakum. Okey, seterusnya ayat yang terakhir. Alhamdulillah. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Okey, jaga huruf mati qalqalah qad. Lepas tu kum, him, ada desir tak nak uswatun. Kita yang baca dia, desirkan dia, jaga sifat huruf. Uswatun, bukannya uswatun. Fihim uswatun. Okey, hati-hati. Uswatun. Okey, kita baca sama-sama sekali lagi. Laqad kana lakum fihim uswatun. Okey, sekali lagi. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun. Okey, boleh ya, alhamdulillah. Okey, kita berhenti setakat ini pada malam ini. Okey, saya tulis dulu dalam buku catatan saya ni. Alhamdulillah hari ni kita dah mula tadi muka surat 25, 26, 27. Okey, alhamdulillah kita dah baca 3 muka surat malam ni. Malam esok kita akan bertemu pada pertemuan yang ke-32. Okey, malam esok kita akan jumpa di kelas pengajian Iqra kita buat kali yang ke-32. Okey, kita akan sambung lagi bacaan Iqra, masih lagi dalam Iqra 4. Kita akan sambung bacaan di muka surat 28. Okey, 28. Kita masih ada berbaki lagi 28, 29, 30. Ada berbaki lagi 3 muka surat. Okey, muka surat 28, 29 dan juga 30. Kita ada berbaki lagi 3 muka surat lagi untuk
buku ataupun untuk buku 4 ataupun untuk Iqra 4 ni. Okey. So insya-Allah malam esok hari apa? Esok hari Rabu esok hari Rabu malam. So kita ada 2 pertemuan lagi insya-Allah sebelum kita cuti raya. Kita akan jumpa esok malam Rabu, malam Khamis. Kemudian kita akan jumpa lagi di kelas kita yang terakhir sebelum kita berhari raya, iaitu pada Khamis malam Jumaat. Okey. So macam yang saya maklumkan sebelum ni, kita akan usaha untuk menghabiskan buku Iqra 4 ni, supaya nanti bila kita sambung, kita jumpa balik selepas raya nanti, kita akan mulakan pengajian kita akan sambung bacaan kita di buku yang baru dengan topik yang baru di Iqra 5 insya-Allah, yang bagi saya lebih menyeronokkan. Okey. Insya-Allah kalau Iqra 4 ni kita rasa best sebab apa? Sebab kita dah banyak tahu benda-benda baru kan. Ada banyak benda-benda baru yang kita tahu, khususnya kepada kesalahan bacaan yang kita biasa buat. So insya-Allah kita ada berbaki 2 kelas lagi, esok Rabu malam dengan Khamis malam. So insya-Allah saya yakin kita sempat habiskan lagi 3 muka surat. Kita ada lagi 2 kelas, 2 malam lagi. Rabu malam esok dengan Khamis malam kita ada 2 kelas. Yang kita nak habiskan lagi cuma 3 muka surat. Muka surat 28, 29, 30. InsyaAllah kita akan tamatkan. Saya rasa kalau malam esok, kalau kita boleh baca 2 muka surat, malam terakhir, Khamis malam Jumaat, kita habiskan 1 muka surat je lagi. Okey? So, kemudian kita akan cuti panjang. Nanti insyaAllah pada malam yang terakhir nanti, saya akan umumkan bila kita akan mula balik lepas raya insyaAllah. Atas persetujuan tuan-tuan lah. Tuan-tuan dan perempuan nanti kita akan bincang sama-sama insyaAllah. Kemudian, apa lagi saya ulang balik sebentar lalu, sebab kita tengok ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat yang baru saja masuk, tengah kelas kita tadi. So bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru kali pertama hadir ataupun yang baru beberapa kali hadir, saya dah sebut di awal kelas kita tadi, saya sangat-sangat menggalakkan, mengharapkan, mengalu-alukan untuk tuan-tuan dan puan-puan, kita ada cikgu tadi, ada ustazah tadi, supaya kalau ada kesempatan masa lah, boleh tengok balik rakaman kita yang lalu, yang lepas. Mudah-mudahan boleh dapat manfaat mudah-mudahan kita boleh sama-sama dapat manfaat daripada kelas-kelas kita sebelum ni, sebab kita banyak menekankan kepada asas bacaan dari segi makhraj huruf dan juga sifat-sifat huruf dalam kelas kita yang sebelum-sebelum ni. Sama ada boleh tengok di Facebook kita ni, Syifa Talaqi Musyafahah Al-Quran, ataupun kalau nak lebih senang boleh tengok rakaman tu di YouTube saya, Hasli, Hasli, Hasli Ismail. Situ kita dah download kelas pengajian kita setiap malam, saya tu upload di YouTube. Sebab di Facebook ni kadang-kadang kita ada banyak posting-posting lain kan. Okey, di YouTube tu hanya rakaman kelas saja saya masukkan kat situ. Kemudian bagi tuan-tuan yang baru juga, yang termasuklah yang sudah bersama dengan saya tiap-tiap malam ataupun yang dah banyak kali bersama dengan kelas kita, saya juga menggalakkan tuan-tuan dan puan boleh scroll down balik Facebook kita ni, banyak info-info yang menarik lah. Yang ada sebagainya yang saya petik daripada kitab-kitab tajwid, ada yang juga yang saya petik daripada Facebook tok guru kita. Kita ada banyak, ramai sebenarnya pakar-pakar Al-Quran kat Malaysia sekarang ni. So, saya friend semua dengan dia orang, mana yang saya kenal. Okey, tok guru saya sendiri tak ada Facebook. So, saya cari tok guru. Masih lagi dalam tok guru Al-Quran lah. Saya banyak mencari dan saya friend dengan dia orang. Okey. So ada banyak, bila ada setengah isu yang berbangkit tentang bacaan Al-Quran, saya akan share ke dalam kita punya fanpage ni. Dan yang terbaru, isu yang terbaru, yang viral, mungkin ada di kalangan kita yang dapat viral tu, ada yang tak dapat pun. Isu seorang qari yang terkenal juga kat dunia ni membaca Al-Quran dalam keadaan menyanggahi, mengabaikan terus bacaan hukum tajwid. Jadi isu sebab orang tu adalah salah seorang qari yang masyhur. Kalau saya tak silap, dia imam Masjidil Haram juga kot rasanya. So boleh tengok isu tu dalam Facebook kita. Ulasan daripada pakar-pakar Al-Quran dunia, bukan Malaysia. So tok guru kita tu rujuk, walaupun dia level tok guru dah kat Malaysia ni, pakar Al-Quran dah, dia masih rujuk kepada tok guru dia yang ada di serata dunia. Mohon, so tok guru dia kata tak kisahlah sama ada membaca untuk tujuan nak ulang balik hafazan, baca balik untuk tujuan nak khatam bulan puasa, engkau qari ke, engkau imam masjid negara ke, imam Masjidil Haram ke, bila mengajar Al-Quran, kita tertakluk kepada undang-undang membaca Al-Quran dengan bertajwid. Okay. So boleh scroll down lah Facebook kita. Bolehlah tengok apa-apa info yang menarik di situ kan. Okay. So saya rasa kita berakhir setakat ni. Saya pohon jutaan kemaafan atas segala salah silap, terkasar kata, terkasar bahasa. Kalau ada sebarang kesalahan, kesilapan dalam kaedah penerangan saya ke, kaedah sebutan saya membunyikan huruf ke, kita ada ustazah-ustazah, ustaz-ustaz pun ada. Kita ada qari pun ada sebenarnya kat sini sebenarnya, untuk makluman. Okay.
Kita ada Qori pun ada kat sini. Okey, alhamdulillah. Masih lagi sudi, masih lagi sanggup kan menuntut ilmu bersama-sama dengan saya, orang yang tak seberapa ni. Okey. So kalau sekiranya daripada tok guru sekalian ada perasan kesalahan dalam sebutan makhraj huruf saya ke, ada kesalahan dalam kaedah penerangan saya ke, so saya sangat-sangat mengalu-alukan teguran daripada tok guru, ustaz-ustaz, ustazah sekalian. Okey. Kemudian saya pohon jutaan terima kasih lah atas kesudian bersama-sama dengan saya. So insyaAllah kita akan bertemu lagi malam esok. Kita ada 2 pertemuan lagi sebelum kita bercuti hari raya. InsyaAllah malam esok kita akan jumpa di waktu yang sama. So saya mohon tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat boleh war-warkan juga majlis ilmu kita ni supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita kat luar sana boleh dapat manfaat daripada majlis perkongsian ilmu kita ini, insya-Allah. Okey. So sekadar itu saja. Saya ucapkan jutaan terima kasih buat semua. Jazakumullahu khairan katsira. Okey, terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan berjumpa malam esok. Malam ni kita 27 Ramadan Oh, thank you Ustaz Has. Oh, ada nama glamour Cik Yusuf. Oh, Lee dah hilang dah. Has saja. Okey. Okey, nanti saya guna nama ni lah sebagai nama ni. Bila saya dah glamour nanti saya guna nama ni Has. Okey. Ni tak glamour lagi. Okey. Asif Jeddah. Okey, terima kasih. Okey. So insya-Allah kita akan bertemu lagi malam esok waktu yang sama 10 malam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.